Kalau kita jumpa isim tu baris bawah, misal kata duni, maka keadaan isim baris bawah ada dua sahaja keadaan atau sebabnya, ba'da harfil jar, ya, ataupun mudhafun ilaih, ya. Sekiranya kita jumpa dia baris atas, bawah ataupun depan, tetapi tanpa, bukan dengan sebab-sebab yang di atas, maka dia hanya mengikut. Itu kotak yang di bawah tu. Dia hanya mengikut baris yang sebelumnya sahaja. Itu ada 4 isim yang mengikut, iaitu yang pertama sifat, kedua ma'tuf, ketiga taukid, dan keempat badal. Jadi kita perlu sedikit masa untuk memantapkan kita punya permainan ni dengan kita punya diagram ni, ya. Dan sikit masa je. Kalau kita main exercise ini sekejap je, tuan-tuan jadi pandai lah. Okey, perkataan pertama zalika. Apa makna zalika? Itu. Bila itu tu isim apa? Isyarah. Mesti ditunjuk kepada sesuatu perkara. Itu. Jadi mana apa ni? Apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu? Cerita dalam ayat sebelum tu. Cerita sebelum tu apa? Alam tara annallaha yulijul lail. Apa kerja Allah? Dia memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan, ya, yulijun nahar, siang ke dalam malam. Ya, Allah mempermudahkan matahari, bulan, ya, itu semua. Itu iaitu zalikal mazkur min si'atil ilmi wa tamamil qudrah. Kalau dalam tafsir, itu yang diceritakan daripada segala keluasan ilmu Allah, ya, kesempurnaan kudrah ataupun kebesaran Allah, wa itqanus sun'i, maknanya kecantikan ciptaan Allah. Itu jadi itu tu merujuk kepada semua ciptaan Allah yang cantik, yang elok, kebesaran Allah yang ditunjukkan pada ciptaan. Kenapa? B mana apa? Dengan tu dengan apa? Dengan sebab, maknanya kerana. Ayat yang ke 30. Okey. Dengan sebab annallah, sesungguhnya Allah itu, maka kita berhadapan dengan isim berbaris di atas. Okey, tuan-tuan peganglah isim halatun nasbi. Maka kenapa isim tu baris di atas? Maka dia, alasan dia ialah ada anna atau inna, isim dia mesti baris atas. Ini isim inna. Halatun nasbi, keadaan isim baris atas nombor berapa? Nombor 2, isim inna. Itu dia mesti ada alasan. Huwa, dia, itu dhamir penyengkang dipanggil, dhamir ataupun ganti nama yang menyengkang, tidak ada fungsi. Okey, bila kita jumpa isim inna, kita kena cari apa satu lagi untuk melengkapkan ayat? Khabar inna. Kalau dalam senarai ini, khabar inna bagi siapa? Khabar inna, isim bagi depan nombor berapa? Nombor 4. Jadi kita akan jumpa alasan di situ. Ya, isim ini bagi depan sebab apa? Khabar inna. Ini isim inna, ini khabar inna. Jadi alasan tu sudah ada dalam kotak je, ya. Permainan kita hanya dalam kotak itu. Okey, macam mana nak terjemah? Bi annallah, bi dengan sebab, anna sesungguhnya, Allah itu, huwa ia atau adalah, al-haqqu benar, maha benar. Sesungguhnya Allah itu maha benar. Okey, al-haqqu tsabit fi dzatihi, mana
makna kebenaran yang sabit pada zatnya yang kita berhak untuk beribadah atau menghambakan diri kepadanya. Itu hak Allah. Benar-benarlah dengan ciptaan, keelokan ciptaan Allah, kebesaran Allah ditunjukkan itu. Kerana apa? Kalau dalam tafsir dia kata liya'lamu. Ini perkataan yang tak ada lah. Yes. Li, apa makna li? Supaya, bagi. Ya'lamu. Apa makna ya'lamu? Mereka mengetahui. Asalnya ya'lamu na. Ya'lamuna. Bila masuk li ya'lamu. Ini tidak ada, ini dalam tafsir supaya kita jelas. Perkara itu, kebesaran Allah disebut dalam ayat sebelum ni supaya ya'lamu mereka, ya, iaitu supaya manusia mereka mengetahui annallaha huwal haq. Annallaha, sesungguhnya Allah itu huwa al-haq. Dia adalah maha benar, ya, yang paling berhak untuk diabdikan diri, kerana dialah yang maha berkuasa. Okey, ayat itu sempurna di situ. Dengan alasannya kita sudah pun maklum. Habis. Seterusnya yang kedua pula, wa anna, sesungguhnya. Okey tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa anna, tuan-tuan kena cari apa? Tuan-tuan jumpa anna kena cari isim anna. Lepas cari isim anna, cari khabar inna, baru ayat itu sempurna. Okey, di sini mana dia isim anna atau isim inna? Ma ni ma. Inilah isim dia. Isim anna ataupun isim inna. Anna dengan anna sama makna. Inna berada di pangkal ayat. Anna berada di tengah. Itu je beza dia. Okey, tuan-tuan dah jumpa ma. Cuba terjemahkan wa anna ma. Ma, apa yang. Ini isim apa? Isim mausul. Maknanya isim mausul kata nama yang bersambung, berkait. Makna dia tidak akan boleh berdiri sendiri. Apa yang apa? Ya, ini sebab tu kita kena tengok apa kaitan dia. Ma, apa yang yad'una, mereka seru atau mereka sembah. Okey, siapakah? Kalau kita jumpa fi'il, kita kena cari siapa? Kalau jumpa fi'il, kena cari fa'il. Siapakah fa'il dia? Dhamir dia hum, ya, hum yad'una. Dhamir dia hum kan? Itulah fa'il dia. Fa'il, iaitu hum. Hum siapa? Al-musyrikun. Apa makna al-musyrikun? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka seru, min dunihi, selainnya. Ya, selainnya, selain siapa tu? Allah. Okey, kita sudah berjumpa dengan duni, isim ke fi'il ke haraf? Ya tuan-tuan, isim. Apa tanda dia isim? Baris di bawah. Okey, lagi? Dia terletak lepas harf jar, tanda isim. Bermakna bila kita jumpa isim bagi bawah, maka kita kena rujuk di sini dua saja sebab isim tu baris bawah, iaitu selepas harf jar dan mudhafun ilaih, ya. Ada dua sebab. Ini kenapa dia bagi bawah? Lepas harf jar. Okey, kalau kita kata dia isim, kenapa isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Kerana dia nak jadi mudhaf, maka hi akan jadi mudhafun ilaih. Apa formula dia? Dhamir muttasil dengan isim. Itu kalau kita pegang formula
dah tak sakit kepala dah. Apa-apa dhamir muttasil dengan isim mesti jadi mudhafun ilaih. Bermakna duni ini dua peranan dia. Dia bagi bawah sebab terletak selepas harf jar, dan yang kedua dia adalah mudhaf. Hi jadi mudhafun ilaih. Ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa anna, sesungguhnya, ma yad'una, mereka sembah, min dunihi, selainnya. Apa benda tu tuan-tuan? Yang panjang-panjang, apa yang mereka sembah daripada selain Allah tu? Berhala. Itu pendek cerita dia. Ma yad'una min dunillah, maknanya berhala ataupun asnam. Ya, al-asnam iaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Dah jumpa dalam isim anna, dah jumpalah. Ma, dah jumpa dalam khabarnya. Khabar anna bagi apa? Bagi depan. Isim bagi depan nombor berapa ni? Nombor 4. Khabar inna mesti bagi depan. Isim marfu' bagi depan. Mana dia? Al-batilu. Jadi kita nampak kenapa isim ini bagi depan. Sebab apa tuan-tuan? Inilah dipanggil khabar inna atau khabar anna. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Tadi terjemahkan annallaha, sesungguhnya Allah itu huwa al-adalah, ia adalah al-haqqu, maha benar. Okey, kita terjemahkan ni pula. Macam mana terjemah isim dan khabar? Wa anna ma yad'una, apa yang mereka sembah, min dunihi, selainnya, al-batilu, ya adalah salah, sesat. Dan apa yang mereka sembah selainnya, iaitu selain Allah, adalah sesat. Jadi makna tu ayat itu sangat senang faham. Bila kita jumpa isim anna, jumpa khabar anna. Sesungguhnya Allah itu, dia adalah maha benar. Sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah sesat. Ya, salah. Jumpa lagi. Ini exercise ni cukup baguslah. Lepas ni tuan-tuan pakar dalam bab inna, isim anna dan khabarnya. Ini semua exercise yang baguslah. Wa anna allaha, sesungguhnya Allah itu. Kenapa dia bagi atas ni? Isim anna, isim inna sama jugalah. Ya, huwa jadi apa tadi? Yelah, dia tu jadi apa? Ini dhamir penyengkang. Dalam bahasa Arab dia panggil dhamirul fasli. Dhamir yang berfungsi untuk menyengkang sajalah. Dhamirul fasli ini salah satu daripada kaedah-kaedah apa ni, jawapan lah. Dia fungsi dia apa? Sebagai penyengkang, senang cerita. Ya? Dhamirul fasli. Fasli makna macam tu lah. Kalau tak nak buat huwa tu, buat sengkang macam tu. Tapi Al-Quran tak bolehlah tukar. Kalau dalam bahasa Arab boleh tukar macam tu je, sengkang je macam ni. Fasli, ya, penyengkang. Okey, ini jadi apa bagi atas? Isim anna. Mana khabar anna? Al-aliyu. Ni dia. Kita tahu dia baris depan sebab dia khabar. Cuba terjemah wa anna allaha huwa, Allah itu dia adalah al-aliyu, maha tinggi, al-kabiru, maha lagi maha besar. Kenapa dia bagi depan tu? Sebab dia mengikut tawabi' itu ada 4. Ya, maka kena sebut salah satulah. Apa dia? Maka dia adalah sifat. Sifat bagi apa? Mengikut. Dia mengikut baris apa? Dia punya mausufnya. Maka Al-Ali ini dia ada 2 peranan. Pertama dia bagi depan sebab apa?
sebab dia khabar inna. Dan yang kedua, dia adalah mausuf dan dia ini adalah sifatnya. Ini salah satu cara yang bolehlah. Kalau kita nak kata ini khabar anna yang pertama, ini khabar yang kedua pun boleh juga. Macam-macam gaya boleh. Lain kitab, lain gaya. Tapi kita ambil satu gaya, tak payah serabut. Okey, habislah kita punya penjelasan, kecuali ada persoalan-persoalan. Okey, kalau tak ada kita ulang semula. Zalika, itu merujuk kepada kebesaran Allah yang ditunjukkan pada ayat sebelum, itu. Okey, bi anna, dengan sebab sesungguhnya, ditafsirkan supaya mereka mengetahui sesungguhnya. Annallaha, sesungguhnya Allah itu huwal haqqu, adalah maha benar. Wa anna ma yad'una, apa yang mereka sembah, min dunihi, selainnya, al-batilu, adalah salah, sesat. Wa anna allaha, Allah itu, huwa, dia adalah al-aliyyu, maha tinggi, al-kabiru, lagi maha besar. Okey, kita sambung tuan-tuan, kita punya ayat. Tuan-tuan tolong bacakan, boleh tak? Kita sambung kat sini. Pertama, alam. Yang kedua, tara. Lepas tu, anna. Sebut satu-satu. Al-fulka. Okey, lepas tu, tajri. Lepas tu, dia fi. Okey, bagus. Lepas tu, al-bahri. Ini betul-betul cara orang belajar bahasa Arab. Sebut satu-satu. Lepas tu, bi ni'mati. Ada dua perkataan, bi dengan ni'mati. Lepas tu, Allahi. Semua tuan-tuan tengok je isim berbaris, bagi alasan sendiri. Okey, lepas tu, ya, li yuriya. Yuriya. Oh, ada dhamir muttasil. Li yuriyahum. Kum. Seterusnya, ya, min ayati. Tihi ke ti? Tihi, betul. Lepas tu, inna. Ada tanda wakaf tak di situ? Ada jim. Tuan-tuan punya jim. Apa makna jim? Jaiz. Apa makna jaiz? Harus apa? Harus berhenti ataupun harus sambung. Okey, saya punya jim jugalah. Inna. Lepas tu, fi dzalika la ayatin. Lepas tu, li kulli sabbarin. Lepas tu, syakurin. Habis. Ayat yang ke 31. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita keluarkan perkataan yang mudah dulu. Adakah? Itu apa tu? Istifham. Isim ke fa'il ke haraf? Okey, istifham semua adalah isim kecuali ataupun hal. Hal dengan ini dikategorikan sebagai haraf istifham. Yang lain tu semua isim istifham. Lam, tidak. Haraf apa tu?
haraf jazam. Dia termasuk dalam haraf jazam. Kumpulan haraf jazam yang pertama apa dia? Cuba tengok, ulang semula. Yang pertama, lab maknanya tidak. Yang kedua, lamma maknanya belum. Ketiga apa? Bukan la, li. Bagus juga tak bariskan, biar selalu silap dan selalu diingatkan. Li itu apa dia panggil tu? Itu lamul amar. Maknanya apa? Bukan, hendaklah. Kalau bagi itu dia nanti jadi masuk haraf lain. Okey, dan yang terakhirnya lah, maknanya jangan, bukan makna tidak. Jangan, dia araf nahi. Okey, perkataan seterusnya, anna, sesungguhnya. Al-fulka, tahu tak al-fulk? Kataan selalu berulang juga dalam Quran, fulk. Ya? Taro tahu? Saya nak tanda yang mudah dulu. Itu yang saya nak bahas lah, sebagai modal nak mengajar. Al-fulka, tuan-tuan tahu? Okey, tak tahu nanti tengok kamus. Tajri kita dah biasa jumpa. Kalau kapal apa? Belayar. Kalau angin? Bertiup. Ya. Kalau awan? Berarak. Kalau air? Mengalir. Kalau orang? Berlari. Ya. Ini semua dalam apa ni? Dalam bahasa Arab dia gunakan perkataan tajri. Ya. Fi, amana fi al-bahri, lautan. Ini perkataan maklum pada kita. Bi ni'mati, ni'matillah. Li, ini haraf apa ni tuan-tuan? Kalau haraf jar mesti masuk dalam isim. Ini yuri, masuk dalam fi'il mudhari'. Dia haraf apa tu? Itu kalau haraf jazam tu apa nama tu? Lamul amar. Amar, hendaklah. Ini termasuk dalam haraf nasab. Apa makna haraf nasab? Dia membaris ataskan fi'il mudhari' tu. Li yuriya. Okey, hurufun nasab. Yang pertama, an maknanya bahawa. Yang kedua, lan maknanya tidak akan. Ya, menafikan selama-lamanya, tidak akan. Ketiga, izan, jika begitu. Keempat, kai, makna supaya. Kelima, li, maknanya supaya juga. Ini bukan tak sama dengan li tadi, hendaklah. Ini kumpulan haraf nasab. Keenam, hatta, sehingga, dan fa, maka, dengan sebab itu. Bukan maka sahaja. Ini dipanggil fa sababiyah. Maka dengan sebab itu. Boleh tak? Dulu tuan-tuan salin dah saya nampak. Tak melekat, dah terpadam dah. Baguslah tu. Dia tak penting melekat kat sini je. Yang penting melekat kat mana? Kat dada, kat kepala ke, tak apalah. Ya, biar dia terlupa kat sini, asalkan teringat kat sini. Ulang banyak kali. Jadi dia ni haraf nasab, kerana kita tengok dia membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepas dia. Kum, kamu semua. Min, dari ayati, ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran. Hi, nya. Inna, fi, zalika, itu. Ya, semua kita dah tahu. La, ini lam termasuk dalam kumpulan lain pula. Lam haraf taukid. Okey, lam haraf taukid yang pertama apa? Grup haraf taukid yang pertama inna atau anna. Kedua qad. Ketiga na, nun yang bertasydid di hujung fi'il mudhari'. Dan yang keempat la tu lam taukid ni.
La ni. Okey, semua tu makna apa? Sesungguhnya. Itu menegaskan sungguh, benar-benar, sesungguhnya. Itulah semua empat-empat tu makna dia sama je. Cuma nak sesuaikan dengan bahasa Melayu saja. Dan yang bawah itu adalah huruf sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Semua itu makna apa? Taukid tu maknanya? Ya, kalau terjemahan Melayu dia wallahi, demi Allah, bukan dan Allah, ya. Okey, ayat tanda-tanda li bagi kulli setiap, ya. Sabar, sabar. Tapi kalau pattern dia macam ni, sabar ni sangat sabar, ya, sangat kuat kesabaran dia. Syakur, dia yang bersyukur tapi sangat kuat bersyukur. Ini ada satu pelajaran khas dalam bahasa Arab, dipanggil sirah mubalaghah, ya. Kalau siapa ikut IKIM sekarang ni, ustazah apa tu, Aina Sabariyah tu, dia dah ajar bab ni. Macam mana nak perkataan saya kata bersyukur jadi yang sangat kuat bersyukur, ya. Hari apa? Ahad, Sabtu Ahad, tak apalah, nanti Ustaz Rusdi lah ajar. Saya? Oh, saya punya hari-hari. Pukul 8.30 pagi, dan kalau tak sempat pukul 9 malam. Tapi biasa saya pun tak sempat. 8.30 mula mengajar, 9 malam macam ni lah. Kadang-kadang lah tersempat, dengan anak-anak saya lah tu, ya? 2 orang anak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, banyak kita tahu dah. Kita tak tahu perkataan satu je, iaitu al-fulk sebagai, ya. Oh, tara ni tuan-tuan tahu sebenarnya. Apa makna tara? Oh, melihat. Ya, cuma kita nak bahaskan je lah. Okey, cuba tuan-tuan cari perkataan al-fulk dulu. Fulk. Macam mana nak cari dalam kamus? Al-fulku fa la ka. 3 huruf, Siapa dulu? Jumpa? Siapa dah jumpa? Ya. Tempat jalan bintang, falak, ada kaitan, tapi yang saya nak ialah fulk. Fulkun. Siapa dah jumpa? Tolong bagi tahu. Dah azan dah. 293, kolom sebelah kiri ada daripada perkataan ya, fulkun. Fulkun, apa makna fulkun? Jumpa tak? Muka surat 293, kolom sebelah kiri, kapal. Fulkun. Jumpa dah? Jadi fulkun ni satu atau ditafsirkan sebagai as-sufun, iaitu kapal-kapal. Dan kalau dalam tafsir dia ditafsirkan sebagai jamak. Tapi sekarang ni kita punya buku tidak bagi tahu dia mufrad ataupun jamak. Yang kita tahu dia ni adalah muannas nanti, sebab Allah guna ganti nama dia apa? Tajri. Apa dhamir dia? Tajri. Fi'il mudhari' dhamir dia hiya. Kalau huwa yajri. Jadi kita tahulah dia ni betina, muannas dengan dhamir yang disebut di sini. Dah masuk isyak tak sabar dah Jina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa